Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat sambung kembali majlis ilmu kita. Cuma pada malam ini kita tawakuf pengajian akidah salaf. Kita nak membincangkan isu yang sedang viral sehari dua ni, tentang suatu perkahwinan yang telah berlaku di antara dua artis. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Bila tak sah tu menyebabkan boleh berlaku persetubuhan ataupun jimat selepas itu boleh dianggap sebagai zina. Jadi walaupun berbagai pihak dan beberapa individu telah menjawab isu ini, tetapi saya rasa terpanggil untuk memberi penjelasan lagi, untuk memberi elat ataupun alasan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak, yang mengemukakan kedua-dua pandangan. Pandangan yang pertama, tidak sah, apa elat dia? Dia yang mengatakan sah, apa elat? Elat ni maknanya alasan. Hukum fiqh dia tidak boleh lari daripada alasan ataupun disebut sebagai elat. Sebab apa jadi begini, sebab apa jadi begini, halal haram boleh tak boleh, dia berkisar, berputar di atas elat ataupun alasan. Sebab itu di dalam kawaid fiqhiyah ada menyebut al-hukmu yajri ala illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkisar di atas alasannya, sama ada ataupun tak ada. Bila ada sesuatu itu kita sebut ada, dia ada hukum yang tertentu. Bila tak ada, dia ada hukum lain pula. Contohnya air satu baldi, air itu bersih satu baldi, tak ada najis, tidak mustakmal. Mustakmal digunakan untuk mengangkat anggota yang wajib, maka dipanggil air itu air yang mutlak. Sebab tidak ada mustakmal, tidak berlaku kepadanya mustakmal, dan tidak terjatuh di dalamnya najis. Sebaliknya masuk najis, bagi mazhab Syafi'i dan sebahagian daripada pendapat ulama, air itu dipanggil air mutanajis, air yang dimasuki dengan najis, kerana ada elat. Tadi tak ada elat, tak ada najis masuk, maka hukumnya adalah suci. Yang tadi alasannya kenapa dianggap mutanajis? Kerana masuk di dalamnya najis. Jadi kembali kepada tajuk yang kita nak bincang pada malam ini, tentang perkataan ijab dan juga qabul. Ijab ni kita kata, aku nikahkan kau dengan si fulanah binti sekian-sekian dengan mas kahwin sekian-sekian. Itu dipanggil ijab. Apa makna ijab? Sesuatu lafaz yang mewajibkan, yang membolehkan perkahwinan. Ijab. Qabul maknanya terima. Jadi terima bagaimana sirah, lafaz ataupun perkataan yang digunakan oleh si suami ataupun pengantin lelaki yang disebut sebagai qabul. Di antara bentuk lafaznya, aku terima nikahnya ataupun aku terima perkahwinannya dengan sekian-sekian, dengan mas kahwin sekian. Jadi menyebut mas kahwin, hukum dia sunat sahaja. Menyebut mas kahwin ketika akad itu sunat, untuk memberitahu kepada hadirin, orang ramai ataupun kedua belah pihak, supaya jumlah yang ditentukan itu tidak bertukar, tak lari. Contohnya RM100, tiba-tiba bagi RM50. Contohnya RM1,000, bagi RM500 je. Tapi bila ada istihar, dia tak boleh lari lah. Tadi cakap apa dalam akad tadi? Kita boleh tekan di situ. Sebab itu sunat sebut jumlah. Perkataan yang jelas yang disebut oleh pengantin lelaki baru ni, dia kata, saya terima seperti yang disebut. Saya terima seperti yang disebut.
Dia tak sebut perkataan apa? Nikah. Saya terima nikahnya, saya terima perkahwinannya. Dia tak sebut yang tu. Jelas? Bagi kedua-dua pihak ni semuanya jelas. Bagi kedua belah yang kata tak sah, jelas. Tak sebut perkataan nikah dan juga kahwin. Bagi golongan sebelah pihak lagi yang kata sah pun jelas. Sebab apa jelas? Sebab apa jelas, tuan-tuan? Sebab dia sebut saya terima seperti yang tersebut. Yang tersebut apa dia? Apa yang disebut? Maknanya juru nikah sebut apa? Aku terima nikahnya kan? Dia terima apa tadi? Saya terima seperti yang disebut. Dia terima apa? Jelas tak? Jelas Maknanya boleh balik dah lah. Tak payah nak orang lebih-lebih lah. Hak bagi yang kata tak sah pun jelas. Tak sebut perkataan nikah ataupun perkahwinan. Yang kata sah pun jelas. Sepatutnya tak bergaduh dah. Sebab dah jelas. Kedua-dua pihak dah jelas. Tapi yang jadi viral sebab disebut bila berlaku jima' selepas itu dianggap sebagai zina. Itu berat lah. Sebab itu kita letakkan tajuk, adakah akad nikah tersebut sah di sisi Islam? Yang pertamanya di sisi Islam. Sebab apa saya kata di sisi Islam? Kita letak tajuk yang umum sebab mungkin ada pendapat mazhab ataupun ada daripada kalangan pendapat mana-mana ulama, dia kata tak boleh. Bila kata Islam, Islam tu lebih luas. Tak terkena dengan satu mazhab, mungkin terkena dengan mazhab-mazhab yang lain yang diiktiraf oleh Islam. Mazhab yang muktabar, yang diiktiraf, yang dikira, yang diakui oleh Islam. Jadi bila kita sebut Islam tu lebih luas, tak semesti dengan satu mazhab ataupun pendapat seorang imam. Seorang imam kita kata macam Imam Syafi'i ke Hambali, Maliki, itu imam. Yang kedua kita kata dan di sisi Imam Syafi'i. Tajuk yang kita letak pun kita kena jelas. Sebab apa kita kata dan di sisi Imam Syafi'i? Sebab bagi Imam Syafi'i dia ada dua pendapat. Jumhur mazhab Syafi'i tak sah. Bagi pendapat Imam Syafi'i dia ada dua kaum. Pendapat yang pertama tidak sah. Pendapat yang kedua dia kata sah. Sebagaimana mazhab Maliki, sebagaimana mazhab Hanafi. Setengah orang kata tak nak keluar mazhab kan, dia takut keluar mazhab. Keluar mazhab ni macam keluar Islam lah. Dia rasa macam tu. Sedangkan keluar mazhab kan keluar Islam. Dia keluar daripada satu mazhab, pegangan satu mazhab, kaedah satu mazhab, keputusan suatu mazhab. Dia keluar mazhab lain, masih ada di dalam lingkaran agama Islam. Lingkaran agama Islam. Tapi semua orang, setengah orang ni dia mengaji fiqh, dia jadi kerah. Sebab itu kita letakkan pendapat di sisi pendapat Imam Syafi'i. Tadi kita sebut pendapat Imam Syafi'i ini ada dua dalam isu ini, dalam masalah ini. Macam contoh pendapat yang pertama bagi Imam Syafi'i tentang najis babi yang telah kita bahas beberapa tahun yang lepas. Babi hukum dia najis mughalazah sebagaimana anjing. Ini pendapat Imam Syafi'i disebut di dalam Majmu' Imam Nawawi dan juga disebut di dalam Syarah Muslim. Masalah anjing ada hadis. Di sana Nabi SAW bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsihu sab'a marratin ihdahunna bit-turab." Apabila anjing menjilat pinggan mangkuk kamu, hendaklah dibasuh 7 kali. Salah satu daripada basuhan tersebut dengan air tanah. Jadi Imam Syafi'i pendapat pertama dia kata, kalau sekiranya anjing ini, babi ini tidak lebih jijik, tidak lebih kotor daripada anjing, kalau sekiranya babi tidak lebih kotor dan jijik daripada anjing, sekurang-kurangnya sama jijik, sama kotor. Kalau anjing kena basuh 7 kali, babi
pun sama, sebab dia kiyah dengan anjing. Tetapi pendapat yang kedua bagi Imam Syafi'i disebut di dalam Syarah Muslim dan juga Majmu' Imam Nawawi, dan dinakalkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi di dalam kitabnya Bahrul Mazi ketika membahaskan isu ini. Imam Syafi'i kata pendapat yang kedua, babi ni basuh sekali je tanpa air tanah, macam najis mutawasitah. Sebab apa? Di sana ada hadis. Di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan juga Imam Muslim. Para sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kunna nujawir ahlal kitab wa hum yatbukhuna fi qudurihimul khinzira wa yashrabuna fi aniyahimul khamra." Mereka ini masak dalam periuk mereka daging babi, minum di dalam gelas-gelas mereka ataupun cawan mereka, mereka masukkan arak, mereka minum arak di dalam gelas. Boleh tak kami guna bekas pinggan mangkuk ataupun periuk mereka? Rasulullah SAW menjawab, cari yang lain dulu. Ada tak yang lain? Kalau tak ada yang lain, Rasulullah kata basuh dan gunakan. Kalau tak ada yang lain, Rasulullah kata basuhlah, lepas tu gunakan. Di dalam kitab Kaukabul Wahaj, syarah kepada Sahih Muslim, pengarang kitab itu menyebut, fa'amarahu bil ghasli wa lam yuqayyid bi'adat. Rasulullah SAW hanya memerintahkan sahabat yang tanya dia tu suruh basuh je. Basuh je pinggan mangkuk yang diisi babi, diletakkan babi, ataupun periuk yang dimasakkan babi. Rasulullah kata basuh, tidak disertakan dengan bilangan basuh. Tidak disertakan dengan bilangan basuh. Jadi basuh berapa kali? Sekali je lah. Itu pendapat yang kedua bagi Imam Syafi'i. Ketika memberi ulasan terhadap pendapat yang kedua ini, Imam Nawawi kata wa huwa qawiyyun fid dalil. Pendapat yang kedua lebih kuat dari sudut dalil. Sebab ada hadis. Hadis tentang babi basuh sekali. Hadis tentang anjing basuh 7 kali. Sebab Imam Syafi'i sangat-sangat kuat berpegang pada hadis. Jadi dalam isu ni pun sama lah. Dalam isu ni pun sama, bahawa Imam Syafi'i ada dua pendapat. Di antara yang mendesak lagi, yang rasa terpanggil lagi untuk saya bahaskan isu ni, sebab ada saya bincang beberapa orang sahabat kita daripada Asy'ariyah yang mengaji di pondok. Dia kata, macam mana pandangan enta? Maklumat yang kami tahu, yang kami dapati, yang didedahkan kepada kami, bahawa Mufti Perlis dan Negeri Perlis tidak pakai mazhab. Bila timbul isu ni, dia kata tak ada mazhab. Saya kata kena hurai ni. Hurai biar orang ramai tahu. Dia kata entah kena beritahu kepada orang ramai. Saya kata, pertamanya sekali saya akan hurai, insya-Allah saya akan beritahu. Buktikan apa pendapat Mufti Perlis ataupun Negeri Perlis mengeluarkan satu pendapat tentang hukum fiqh terkeluar daripada 4 mazhab. Cuba cerita. Dia kata tak tahulah, orang yang beritahu pun tak tahu. Tak boleh kata macam tu. Dia pun dia tak tahu. Orang yang dia ni pemegang tauliah negeri-negeri tertentu, bila ada ada daurah pengajian guru-guru takmir dan guru-guru tauliah negeri-negeri tertentu, dia kata kami didedahkan isu ni, Mufti Perlis tak ada mazhab. Dan Negeri Perlis memang tak pakai mazhab. Saya kata pendapat Mufti Perlis ataupun fatwa-fatwa Negeri Perlis tak lari daripada mazhab yang 4. Tak lari daripada mazhab yang 4. Kalau ada, buktikan. Apa dia? Pendapat Mufti Perlis ataupun Negeri Perlis terkeluar daripada mazhab yang 4. Sampai kesudah dia tak boleh nak cerita. Sebab tu entah kena cari balik kata. Kena tanya balik orang maklumat yang disampaikan kepada entah. Jadi benda ni jadi viral. Bila timbul isu ni, Perlis tak pakai mazhab. Dia mengikut suka hati demo je. Yang keduanya, Perlis ni buat kerja lebih pelik pada orang. Mesti nak buat pelik pada orang. Sebenarnya tak pelik. Benda ni ada di dalam perbahasan mazhab. Kalau kita tengok salah satu daripada kitab Fiqh Sunnah, lafaz yang terangkat
terangkat ni boleh diterima, lafaz ijab dan qabul. Kerana dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW tidak menyebut lafaz yang tertentu, khususnya dalam hadis. Sebab Nabi yang mengakad nikah orang, lafaz-lafaz kalimah-kalimah yang tertentu tidak pernah disebut oleh Nabi, mesti kena macam ni. Nabi hanya menceritakan tentang dia mengahwinkan sekian-sekian, si fulan dengan si fulana. Lepas tu pula orang tu terima. Nabi tidak pernah mengajar para sahabat, kamu nak qabul maknanya nak terima mesti kena sebut lafaz ni. Sebahagian tempat dia tulis kan, tulis tu baguslah untuk memudahkan. Maknanya juru nikah baca, lepas tu bakal suami pun baca, untuk memudahkan, okeylah. Tetapi tidaklah ada satu lafaz yang diajar oleh Nabi yang perlu disebut oleh mana kita kata pasangan pengantin lelaki dengan lafaz yang tertentu, tak ada. Sebab itu para ulama membuat kesimpulan sesuatu lafaz yang memberi maksud ikatan kedua pihak, okeylah tu, boleh diterima. Alfazul inqadi yang qaidul zawaj bil alfazil lati tuaddi ilaihi bil lughati allati yafhamuha kullu minal muta'aqidaini. Dia kata lafaz yang terangkat adalah lafaz pasangan pengantin itu sebut, iaitu suami, dengan lafaz yang membawa kepada bahasa yang difahami oleh setiap orang yang dua yang berangkat. Siapa yang angkat? Maknanya juru nikah dan juga qabul tadi, maknanya pengantin. Kedua-duanya faham. Dan orang yang mendengar lafaz tersebut difahami. Semua orang faham. Bukan satu lafaz yang tidak difahami. Mata kana ta'bir as-sadiru anhuma dalan ala iradati az-zawaj. Dia kata bila ibarat, maknanya kalam, perkataan yang keluar daripada ijab dan qabul itu menunjukkan kehendak perkahwinan, menjurus kepada maksud berkahwin. Duna labsin au ibhamin. Tidak dengan perkataan yang tidak jelas ataupun kesamaran. Maka perkataan itu, lafaz itu adalah sah. Wa qad wafaqa fuqaha ala hadha binisbati lil qabul falam yashtaritu istiqaqahu min madatin khassah. Para fuqaha, sebahagian fuqaha tidak meletakkan lafaz yang tertentu, disyaratkan lafaz yang tertentu bagi si qabul, maknanya pengantin lelaki untuk menyebut, untuk membalas ucapan siapa? Ucapan bagi ijab. Tidak ada lafaz yang tertentu. Jadi bila tidak ada lafaz tertentu, sesuatu lafaz yang maksudnya terima, maka sahlah perkahwinan. Cuma bagi sebahagian ulama yang kata kena ada lafaz aku terima nikahnya, aku terima perkahwinannya, kerana isyarat dalam Al-Quran menyebut perkataan nikah dan juga perkataan perkahwinan. Sebagai contoh, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kawinlah olehmu wanita-wanita yang baik, 2, 3 dan 4. Maknanya Allah menyebut perkahwinan, menyebut nikah. Dalam ayat yang lain, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, disebut zauj, azwaj, maknanya perkahwinan. Azwajihim maknanya isteri-isteri, daripada perkataan tazwij, perkahwinan. Jadi sebahagian ulama meletakkan syarat aku terima nikahnya ataupun perkahwinannya. Tapi dalam lafaz individu tadi dia tak sebut kan. Sebab itu pendapat sebahagian ulama kata tidak sah. Kalau orang kata tak sah pun betul lah, sebab sebahagian daripada pendapat ulama berpegang begitu. Dan apabila kita tengok di dalam kitab Al-Bayan, Al-Bayan fil mazhabil Imam Syafi'i, ini dalam kitab mazhab kita Syafi'i juga, dia bagi contoh-contoh lafaz-lafaz yang disebut oleh wali dan juga yang disebut oleh maknanya pengantin lelaki ataupun bakal suami. Fa in qala al-wali,
apabila telah menyebut oleh wali ni ayah dia ke ataupun juru nikah yang diwakilkan, zawwajtuka banati, aku mengahwinkan engkau dengan anakku, au ankahtuka, faqala zawj qabiltu walam yaqulin nikaha, aku kahwinkan engkau ataupun aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Lalu suami menjawab, aku terima tanpa disebut aku terima akan nikahnya, walam yaqulin nikaha, dan dia tidak sebut juga wala tazwij, aku tidak terima perkahwinannya, aku terima perkahwinannya, dia tak sebut nikah ataupun perkahwinan. Faqad qala Asy-Syafi'i rahimahullah fi mawdi'in, Imam Syafi'i sebut di dalam satu tempat, yasihu, sah. Sebab tu saya kata di sudut Islam ataupun di sudut Imam Syafi'i, suatu tempat, suatu pendapat, di antaranya satu tempat ini disebut di dalam satu kitab yang lain, Imam Syafi'i kata sah. Dia kata yasihu. Wa qala fi mawdi'in la yasih, pada tempat yang lain pula dia kata tidak sah. Kalau yang tak sah tadi kerana tidak ada perkataan pernikahan, aku terima nikahnya ataupun perkahwinannya. Adapun yang sah, dia kata apa? Yasihu wa huwa qawlu Abi Hanifah. Sah tu juga disebut oleh, iaitu perkataan Abu Hanifah selain daripada Imam Syafi'i tadi. Pendapat yang kedua bagi Imam Syafi'i, wa Ahmad rahmatullahi alaihima, lianna qawlahu, kerana perkataannya qabiltu, aku terima, idza warda ala wajhil jawabi, apabila datang dalam bentuk jawab, an ijabin mutaqaddim, jawab bagi ijab yang terdahulu. Aku terima, aku nikahkan akan dikau, aku kahwinkan akan dikau dengan si fulah dah sekian-sekian, dengan mahkam sekian, dia kata aku terima. Terima tu maknanya dia jawab bagi perkataan nikah. Sebab tu Imam Syafi'i kata sah. Terima apa? Terima kubah ke, lembu ke, ayam ke, itik, terima apa? Saja-saja, tak ada isu, tak ada perkataan apa, tiba-tiba aku terima. Orang tak sebut apa-apa. Kalau yang tu memang tak faham. Bila dah orang sebut ibarat sebelum itu, dia sebut terima. Terima apa? Terima hak dia sebut tadi. Terima apa? Sebab dia kata terima perkataan yang disebut ijab tu tadi. Kanal muradu bihi, maksud dengan perkataan qabil tu tadi, qabula ma taqaddama, terima sesuatu yang lepas. Apa benda yang lepas? Yang telah disebut oleh wali, iaitu ijab. Aku terima, aku nikah akan dikau, ataupun aku kahwin akan dikau. Fasahha, maka telah sah. Kama law qala bi'tuka dari, sebagaimana dalam lafaz jual beli, aku jual akan engkau rumahku, au wahabtukaha, ataupun aku beri rumah ini kepada engkau. Faqala qabiltu, aku terima. Orang kata jual rumah, aku terima. Ataupun orang kata aku bagi rumah ni kepada kamu, dia kata qabiltu, aku terima. Terima apa? Terima jual rumah tadi, terima beli rumah tadi. Sah, bukan terima kosong. Terima dia jawab bagi ijab. Okey. Itu disebut di dalam kitab Al-Bayan. Di dalam kitab Hawil Kabir, Imam Mawardi dia mengemukakan pendapat Imam Syafi'i. Dia mengemukakan pendapat Imam Syafi'i. Di sini dia bagi alasan. Yang kata sah tu sebab apa? Yang kata sah tu sebab apa? Di sini disebut di dalam kitab Ta'rid. Imam Mawardi petik pendapat Imam Syafi'i ini di dalam kitab Ta'rid. Qala fil kitab Ta'ridi bil khutbati min kitabil amali ana nikah sahihun. Nikah tu sah bila sebut qabil tu. Wa bihi qala Abu Hanifah. Dan dengan pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah, oleh Imam Hanafi. Istidlalan bi amraini, kerana berdalilkan dengan dua alasan.
Apa alasannya? Ahduhuma anna qawlahu qabiltu. Salah satu daripada alasannya, bila sebut qabiltu aku terima, innama huwa jawabu lil badli sharih, bahawasanya jawab dengan perkataan yang jelas. Apa perkataan jelas? Aku terima, aku nikahkan dikau, ataupun aku kahwini akan dikau. Wa jawabu sharihi yakunu sharihan. Jawab perkataan yang sharih itu dianggap sharih. Jawab daripada ijab yang jelas, maka qabul itu jelas, dipanggil sharih, jelas, terang. Kaqaulihi ta'ala, give me ayo tapi dia bagi contoh di sini. Di antara hujah Imam Syafi'i, pendapat yang kedua dia kata boleh tadi boleh ataupun sah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Ini ada satu peperangan. Bila orang kafir mati, Nabi pergi tanya. Orang kafir ni kan dikena siksa, orang beriman ni dikena dapat nikmat dalam kubur. Yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah Taala sebut di dalam surah Ali Imran. Orang mati ni dia ada apa perbuatan yang dia buat atas dunia. Orang beriman, hasil amalan dan kebaikan dia dapat apa dia hasil di dalam kubur, nikmat Allah Taala dalam kubur selain daripada nikmat syurga. Orang kafir ni sebelum dibangunkan di padang mahsyar, dia kena azab dalam kubur. Lalu Nabi tanya, adakah kamu mendapati apa yang telah menjanji akan kamu oleh Tuhan kamu itu benar? Mereka jawab apa? Naam. Ya aja. Mereka jawab naam. Jadi perkataan na'am ni dia tak sebut na'am wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Tak ada. Dia tak sambung, tak ulang balik perkataan tu. Adakah dia kata, adakah kamu mendapati apa yang telah menjanjikan akan kamu oleh Tuhan kamu benar? Mereka kata ya, na'am. Ya. Jadi qabil tu, aku terima. Okey dah. Menepati maksud. Menepati maksud. Ayat yang kedua, ai na'am wajadna haqqan, iaitu huraiannya ya, kami dapati benar. Dan ayat yang kedua, alastu bi rabbikum qalu bala, adakah aku Tuhan kamu? Di alam roh, Allah Subhanahu wa taala tanya roh-roh manusia, adakah aku Tuhan kamu? Jadi semua jawab bala, bahkan satu perkataannya bala. Jadi sama dengan qabil tu ataupun aku terima. Lalu dihurai panjang di sini, seperti dia kata lawid da'a rajulun ala rajulin alfa dirhamin, sekiranya seorang tuduh orang lain ambil duit dia 1000 dirham, fasa'alahul hakimu anha, lalu hakim tanya dia, alahu alaika alfur dirhamin, adakah dia ambil harta kamu, duit kamu 1000 dirham? Lalu dia kata na'am sahaja. Jadi hakim boleh faham, semua orang boleh faham. Jadi kembali kepada isu ijab yang baru-baru ini berlaku, saya terima seperti yang dikatakan. Yang dikatakan ataupun yang disebut. Yang disebut ya. Saya terima seperti yang disebut. Saya terima seperti yang disebut. Apa yang disebut? Disebut tentang nikah lah kan? Jelas. Okey. Saya cuba ringkaskan perbahasan, rasa ada semua ada boleh faham kot ya. Kalau tak faham boleh tanya depan ni. Banyak lagi kitab ni nak hurai ni, tapi saya rasa perbahasannya lebih kurang je. Yang seterusnya, bagi si pengantin sendiri, bila berlaku kedua-dua pendapat ini, ada yang kata sah, ada yang kata tak sah, pengantin itu sendiri dia orang awam, dia nak pegang pendapat yang mana satu. Jadi orang awam ini, kalau kita tengok di dalam kitab-kitab fiqh dan juga di dalam kaedah fiqhiyah, dia kata orang awam ni dia tidak ada mazhab, dia boleh pegang pada mana-mana mazhab. Di dalam kitab Idaman Penuntut muka surat 133 tentang masalah zakat fitrah, di dalam mazhab Hanafi harus diganti dengan harga beras mengikut harga pasaran semasa. Pemerintah atau raja boleh memilih dan memerintahkan rakyatnya berfitrah dengan harga beras.
Bila sudah diperintahkan, wajib atas rakyat taat. Bila mereka sudah membayar, lepaslah tanggungannya. Sama ada berniat mengikut mazhab Hanafi ataupun tidak. Dan sahlah fitrahnya. Ini dalam bab fitrah. Dalam mazhab kita Syafi'i kena bayar dengan beras, makanan asasi sesebuah negeri. Tapi sekarang ni kita bayar dengan apa? Majoriti rakyat Malaysia bayar dengan ada individu ni kata tak sah. Kita tak dengar kan? Bab kahwin kita tak sah. Bab ni disebutlah tak sah. Dia kena istihar ni. Dia kena istihar pula. Kata bayar dengan beras pun tak sah. Bayar dengan duit pun tak sah. Sebab duit dalam mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kena bayar dengan beras kan. Maknanya siapa-siapa yang bayar zakat fitrah yang lepas tu bayar dengan duit, majoriti bayar dengan duit, saya yakin. Maknanya kena bagi dia kena sebut tak sah. Tapi yang tu dia tak sebut pula. Yang tu tak ikut mazhab Syafi'i tu. Okey, nota kaki di bawah ni, penggarang kitab ini kata apa? Dalam kaedah usul fiqh, al-ami la mazhab lahu. Artinya orang awam tidak ada mazhab baginya. Maknanya bila amalannya itu terkena dengan mana-mana mazhab, sahlah amalannya. Sahlah amalan. Jadi bab ni terkena, bab akad nikah ni terkena dalam salah satu daripada mazhab yang diiktiraf. Itu bagi individu sebagai orang awam. Yang kedua, yang keseterusnya, bila berlaku khilaf benda ni, kalau orang nak bawa kepada mereka pihak atasan, ada kata sah tak sah, macam mana ni pening ni. Tadi kita sebut orang awam tu dipegang mana-mana mazhab yang terkena dengan amalan dia, maka sahlah amalan dia. Berlaku isu ni di negeri mana? Sekarang ni berlaku khilaf kan? Berlaku khilaf, ada kata sah, ada kata tak sah. Berlaku isu ni akad nikah negeri mana? Perlis orang katanya mesti. Di dalam kaedah fiqahnya menyebut hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Pertamanya orang katanya mesti nak jawab lagu mana? Mesti jawab ikut mazhab apa? Hukmul hakim, keputusan hakim terangkat khilaf. Sah tak sah? Ada kata sah, ada kata tak sah. Pergi tanya mesti pilih akan jawab apa? Mesti sah sebab dia yang angkat. Okey, orang tak nak buat tanya mesti. Orang bawa kes ni kepada mahkamah negeri Perlis. Dia akan buat keputusan macam mana? Dia akan buat keputusan kita sah juga. Sebab tu kita tak perlu nak bergaduh. Pergi mahkamah syariah negeri Perlis, mahkamah syariah negeri Perlis confirm dia kata sah. Sebab itu undang-undang peraturan yang ada dalam negeri dia. Jadi nak buat macam mana? Sebab tu tak usah bising. Isu ni berlaku di negeri Perlis, kaedahnya kena tanya mesti negeri itu, ataupun bawa kepada mahkamah negeri tersebut. Akhirnya benda tu dianggap sah juga. Dianggap sah juga sebab kaedahnya menyebut hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim terangkat khilaf. Sah tak sah, pegang. Hakim kata apa? Tak sah, tak sah. Kalau tanya negeri lain, berlaku negeri lain, kena tanya negeri lain. Negeri lain kata tak sah. Sebab tu negeri-negeri lain selain daripada Perlis, kalau tak puas dia suruh ulang balik kan? Dia suruh ulang balik. Diulang beberapa kali kan. Maknanya isu ni tak timbul lah. Sebab kalau tak puas hati, juru nikah tu disuruh ulang balik. Tak puas lagi disuruh ulang balik. Tapi kadang-kadang benda tu dah sah lah. Saya pernah menjadi saksi beberapa maknanya perkahwinan. Jadi rimah dengan juru nikah ni pun dipersulit. Dia menyusahkan. Inilah masa untuk dia kena pengantin. Tanya macam-macam. Sampai berpeluh pakai pengantin ni. Sebab itu bila orang tengok yang berlaku di Perlis baru ni, hak dah angkat nikah pun teringin nak angkat nikah sekali lagi. Dia tu senangnya kalau macam tu aku nak kahwin lagi ya. Macam Ustaz Amri suruh kat saya baru ni. Kalau tahu dia nak sekali lagi angkat nikah tu. Hak dia buat dulu susah. Saya kata tu pula, yang tu saya tak tanggung jawab. Yang tu pilihan masing-masing. Bila tengok Perlis macam tu jadi senang. Ramai pergi nak kahwin di sana. Itu masalah keputusan sendiri-sendiri lah, peribadi kan. Tapi nak ceritanya masalah hukum, akhirnya orang akan rujuk Jabatan Agama negeri Perlis ataupun mufti. Tapi apa yang paling menarik di sini? Dalam perbahasan tadi, kedua-dua pihak ada dalil, ada hujah. Yang paling menarik di sini siapa dia? Kenyataan pengantin perempuan. Bila wartawan tanya, tuan-tuan tengok tak? Saya mengikuti isu ni sebab nak bahas hukum ni saya kena ikuti jawapan daripada pengantin lelaki perempuan. Bila orang tanya kata tak sah, bagaimana pendapat anda? Dia kata, saksi kata sah. Selepas akad nikah orang tanya saksi. Saksi tu ada dalam majlis tu.
Bukan kata 2 orang lah, lebih kurang 50 orang. Tapi hak wajibnya, hak yang nak masuk dalam orang 2 orang. Dia kata sah. Hak Tok Lebay mana kata tak sah, dia punya pasal, dia bukan saksi. Tok Guru kan, ustaz kan, ulama kan, dia kata tak sah kan zina, dia punya pasal. Tengok, kemahlah dia jawab. Saya rasa jawapan cukup padu punya. Kalau saya bagi markah 100% betul ya. Dia kata, nak heran apa orang kata tak sah. Yang bila juru nikah kata sah tak sah, saksi kata sah. Dah sah dia kata. Baru dia 3 hari masuk Islam dah cerdik. Hak masuk Islam lama tak apa cerdik lagi. Hak masuk Islam lama tak cerdik lagi. Ini baru setahun 2 masuk Islam dah cerdik jawab. Dia kata dah saksi kata sah-sah. Apa nak bising-bising? Dia tak rasa tertekan pula dengan isu ni. Sepatutnya dia rasa susah hati orang kata perkahwinan tu tak sah. Jadi kita nampak bahawa benda ni boleh diselesai dengan cara tenang kalau kita banyak membaca, mengkaji. Tetapi yang saya nak nampak bukan masalah, kadang-kadang isu tak tahu satu. Dia duk keras tu kerana dia mengaji satu aliran. Ada juga orang sebut takkan dia tak tahu sebab dia ni orang besar juga kan. Saya kata memang tak tahu. Kalau dia tahu dia boleh tolak ansur. Kalau dia tahu dia tak boleh keras macam tu. Jadi maknanya kita dalam mengaji fiqh ni, fiqh dalam usul fiqh kata al-fiqhu al-fahmu. Fiqh itu maknanya faham. Fiqh tu maknanya faham. Ulama ni faham macam ni, mazhab ni faham macam ni, orang ni faham macam ni. Jadi bila berlaku perselisihan faham, perbezaan pendapat, kita raikan pendapat yang berbeza dengan kita. Tetapi saya nampak benda yang lebih besar kerana berbeza manhaj. Semua kalau daripada kumpulan ni, hak kumpulan mana-mana pun macam tu. Bila daripada kumpulan yang dia tak setuju, semuanya tak betul. Daripada individu yang banyak berbeza dengan dia, semua tak betul, dia cantas semua. Ni sebab kumpulan tu, pendapat ini datang daripada kumpulan tu. Ataupun seorang individu ni, semua tak betul. Kalau melibatkan muslim pelih dan negeri pelih, semua tak betul lah. Itu yang jadi masalahnya. Jadi musuh sebab perbezaan pendapat, perbezaan manhaj. Jadi sepatutnya berbeza tak ada masalah, sama ada Asy'ariyah ke Salafi ke. Tak ada masalah perbezaan itu. Tetapi dalam isu-isu yang macam ni, kita kena tolak ansur. Sebab kedua-duanya ada pandangan. Lebih-lebih lagi benda tu telah berlaku. Dan yang paling menjadikan, bila pasangan itu melibatkan pasangan yang baru masuk Islam. Bila melibatkan ada pasangan yang baru masuk Islam, yang terlibat dalam perkahwinan tersebut, dia terkejut. Kenapa ni daripada kalangan orang Islam, cerdik pandai orang Islam berbalah begitu teruk. Tapi Alhamdulillah lah, dia sendiri jawab dengan penuh yakin. Dia kata, hak duk kata tak sah tu bukan saksi. Yang saksi 2 orang tu kata sah. Jadi hebatnya, maknanya jawapan tu. Dan yang terakhir, ini adalah qada Allah Ta'ala. Kita duk tengok 32 tahun dulu 5 berlakon tu macam ya-ya, jadi sungguh. Mula-mula macam lakonan ya. Tuan-tuan tengok tak pimai-pimai tentu tu? Tak tengok? Tak tengok tak boleh nak cerita. Mula-mula berlakon, akhirnya Allah Ta'ala bertemu. Sebab dia azali. Kita dah mengaji kitab apa? Ini kitab apa kita mengaji? Akidah Salah kan? Dia azali Allah Ta'ala tulis macam tu. Mula-mula bermula daripada lakonan, akhirnya menjadi realiti dan juga kenyataan. Itu adalah qada dan qadar Allah. Dan insya-Allah dengan penjelasan yang kita bentangkan sedikit pada malam ini, menghilangkan keliruan daripada kalangan orang-orang yang miskin, dan kita kena bertasamah bertolak ansur apabila berlaku perbezaan pendapat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.